Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kesempatan ini kita dapat bertemu dalam kuliah Tazkiyatun Nafs untuk pembahasan kitab Ighathatul Lahfan fi Masaidi Syaitan karangan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala, yang mana ini adalah kelas yang terakhir untuk siri kita ini. Dan alhamdulillah, kelas ini dalam hampir 4 tahun lebih, ataupun 4 tahun, hampir 4 tahun kalau tak salah. Maknanya kita sampai pada kemuncak perbahasan. Sebelum ni kita dah bincangkan tentang masaid syaitan, tipu daya syaitan. Ini kita dah sentuh, dah cover topik-topik yang penting. Dan memang kalau kita nak mengkhatamkan kitab ini, memang mungkin tidak tercapai lah kan, dari sudut nak mengkhatamkan satu kitab ini. Memang tak tercapai lah, Wallahu musta'an, atas kekurangan waktu dan juga kesempitan waktu yang ada. Ala kulli hal, kita dah sampai pada perbahasan yang terakhir lah. Perbahasan yang terakhir, iaitu masih lagi kita bahaskan sebelum ini tentang faslun, disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim di sini, wal fitnatu bi 'ishqis suwar. Fitnah yang berkait dengan obsesi terhadap rupa paras, gambaran. Tunafi an yakuna dinal 'abd kulluhu lillah. Ini menafikan hamba, menafikan agama bagi seorang hamba itu kesemuanya untuk Allah. Bal yanqusu min kauni dinillahi min dinihi lillahi bihasbi ma hasalahu min fitnatil 'ishq. Dan berkurangnya keadaan berpengabdian seorang hamba itu berdasarkan sejauh mana berkurang ataupun sejauh mana terhasilnya fitnah, obsesi terhadap rupa paras itu. Wa rubama akhrajat sahibuhu min ay yabqa ma'ahu syai'un min ad-din lillah wal 'iyad billah. Dan boleh jadi sampai tahap kita sebut sebelum ni, penyakit obses terhadap rupa paras ini adalah penyakit yang mengenai kaum musyrikin, sehingga menyebabkan mereka obses terhadap fizikal dan objek yang mereka sembahkan. Yang kita sebutkan sebagai ishqus suwar ini juga merujuk kepada golongan yang obses terhadap rupa paras yang indah, yang cantik dalam kalangan ashab syahwat, seperti golongan yang diuji Allah dengan obses terhadap wanita, ataupun obses terhadap rupa paras, contohnya wanita ataupun kecantikan yang ada pada individu dan yang tertentu dan sebagainya. Ini melibatkan fahishah, perkara keji, seperti zina, liwat dan seumpamanya. Ini dah disentuh oleh ulama seperti Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala pada kurun yang ke-8 Hijrah. Maknanya bukanlah benda yang baru, dan boleh juga rujuk pada kitab perbahasan kitab beliau rahimahullah taala, iaitu Ad-Da' wa Dawa', Al-Jawab Syafi, ataupun Ad-Da' wa Dawa' yang disyarahkan oleh Al-Fadil Ustaz Asri. Telah beliau ada rakaman dia. Itu juga ada
disentuh tentang isu ini. Jadi Ishqus suar ini, kata Imam Ibnul Qayyim, maknanya dia boleh sampai tahap mengeluarkan seseorang pelakunya itu daripada uh, tersisa padanya bahagian daripada agama. Maknanya dia boleh sampai tahap dia tak ada agama langsung. Bila dia terlampau obses dengan rupa paras, kecantikan dan sebagainya. Sebab itu Imam Ibn Qayyim bawakan ayat dalam surah Al-Anfal ayat 39, waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka itu sehinggalah tidak ada lagi fitnah, ini syirik, dan menjadilah agama itu kesemuanya milik Allah. So, agama pengabdian semuanya itu kepada Allah. Jadi orang yang obses terhadap rupa paras tadi, contoh macam kaum musyrikin yang menyembah berhala, mereka obses terhadap uh, tidak semesti pada rupa paras. So dia obses terhadap individu. Dan Ishqus suar ni juga bermaksud orang yang obses terhadap kebaikan individu yang membawa mereka akhir sekali mengkuduskan ataupun mentakdiskan, menyucikan entiti ataupun objek ataupun individu yang mereka agungkan dan hormati itu, sehingga tahap menjadikan dia seperti Tuhan yang disembah selain Allah. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Itu dalil yang jelas dalam Al-Quran. Ulama-ulama tafsir bahaskan tentang bagaimana al-ghulu fi salihin, melampaui batas terhadap orang-orang salih itu, fanatik terhadap orang salih itu dapat menjadi sebab kepada kesyirikan. Baik. فناقض بين كون فتنة وبين كون الدين كله لله فكل منهما يناقض الآخر. Sebenarnya sekali ni kontradik antara menjadikan antara apa dia, untuk menjadikan agama itu semua milik Allah dengan menjadikan keadaan apa fitnah itu ada. Fitnah di sini kata Imam Ibn Qayyim, wal fitnatu qad fussirat bi syirk. Ditafsirkan di sini fitnah itu dengan syirik. Fama hasala bihi fitnatul qulub fahuwa imma syirkun wa imma min asbabi syirk. Apa sahaja yang berlaku terhasil yang menghasilkan fitnah terhadap hati-hati, fitnatul qulub, ujian terhadap hati-hati ini, sama ada dua saja, imma syirkun wa imma min asbabi syirk. Sama ada sebabnya adalah syirik ataupun sebabnya adalah sebab-sebab syirik. Sebab-sebab syirik. Wahya jinsu tahtahu anwa' min asyubhati wasyahwat. Jadi jenis daripada yang berada di bawahnya jenis-jenis syubhat dan syahwat. So dia bergabung, bila syubhat dengan syahwat tu bergabung, maknanya dia lebih dahsyatlah. Macam contoh dalam Quran, Imra'atul Aziz, fitnah yang berlaku kepada Nabi Yusuf alaihi salam, yang terfitnah olehnya Imra'atul Aziz, isteri Al-Aziz. Ya, Imam Ibn Qayyim bahaskan sebelum ni. Maksudnya puncanya adalah syirik. Puncanya adalah syirik. Kerana hati itu tidak dipenuhi dengan tauhid kepada Allah. Dan hati itu dipenuhi dengan obses terhadap rupa paras. Kan? Itu punca dia. So Imam Ibn Qayyim nak bagi tahu dekat kita sekarang ni, penyakit hati yang melibatkan maksiat, contohnya macam fahisyah ni zina, liwat, yang sebagai mana yang kita tahu hari ini adalah antara kes yang paling banyak berlaku, even di sekolah-sekolah di negeri Selangor contohnya. Statistik menunjukkan kes yang melibatkan gangguan seksual semakin meningkat. Bukan di sekolah saja, di tempat kerja, di mana-mana. So, macam mana kita nak faham apa kaitan dosa yang melibatkan zina, liwat dan seangkatan dengannya, syahwat ini adalah berkait rapat dengan syirik.
So kat situ point dia. So kerana hati orang yang terjebak dalam perkara yang fahishah, keji, antaranya adalah obses terhadap rupa paras, yang asalnya adalah syahwat kan. Dia berpunca daripada hati yang kosong daripada tauhid, hati yang kosong daripada mengenali Allah, nama-namanya, hikmah, sifat Allah SWT, hikmah, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, perintah dan larangannya. Kosong, hati kosong daripada mengenal Allah, ma'rifatullah, kosong daripada tauhid. Dan itu puncanya berlaku obses terhadap rupa paras. Wa fitnatul ladzina ittakhadhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Jadi contohnya fitnah orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai sekutu-sekutu. Selain Allah yang mereka cintakan, mereka menyintai sekutu-sekutu itu seperti mereka menyintai Allah. Ini adalah a'zamul fitan. Dan antaranya lagi fitnah ashabul ijl. Ini mereka yang menyembah patung anak lembu. Ini sama lah konteks ataupun apa dia apa kita kata konteks fitan ataupun kita kata kaitan antara fitnah-fitnah yang melibatkan syirik ini dengan contoh macam golongan yang penyembah patung anak lembu kan. Fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adhallahumus samiri. Surah Taha. Ini kita dah baca dah sebenarnya sebelum ni. Kan? Baik. Jadi yang nak ditekankan di sini 892. Maknanya fitnah itu tak semua tahapnya samalah. Ujian kan. Tapi ujian yang paling besar bahaya sekali adalah ujian melibatkan kesyirikan. Obses terhadap rupa paras ini. Dan ini yang ditekankan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ighathatul Lahfan fi Masaidi Syaitan. Baik. Dan banyak lagi ujian-ujian yang disebutkan, fitnah-fitnah yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, yang nak dimaksudkan dengan waqatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Maknanya fitnah-fitnah yang lain disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala akan bahayanya dan ada kita kata perkara-perkara yang melibatkan interaksi kita antara sesama kita. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatin waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Jadi kami jadikan antara kamu sama dengan sebahagian kamu sebagai fitnah ujian. Itu maksud fitnah dia yang umum kan. Kemudian innama amwalukum wa auladukum fitnah, harta benda kamu, anak pinak kamu adalah fitnah ujian. So maknanya dibahaskan di situ. Maknanya kalau boleh menyebabkan kita lalai dan leka daripada Allah SWT, maka dia jadi fitnah, jadi ujian untuk kita. Baik. Baik, naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.